Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada para penonton sekalian. Nama saya Muhammad Azmi bin Amibuddin daripada BM2 Ambilan Jun 2023-2028 akan mengupas topik berkaitan tokoh yang memperjuangkan bahasa Melayu pada zaman pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pencarah subjek sejarah perkembangan bahasa Melayu saya iaitu Puan Roziah atas bimbingannya selama saya menjayakan video ini. Tanpa bimbingan daripada beliau, belum tentu saya dapat melaksanakan video ini dengan lancarnya. Mari kita mulakan perbincangan kita pada kali ini dengan mengenal salah seorang yang telah banyak berjasa dalam perkembangan bahasa Melayu pada zaman pra-kemerdekaan, iaitu W.G. Shallabere atau nama penuh beliau William Girdlestone Shallabere. Mari kita lihat biografi W.G. Shallabere terlebih dahulu. W.G. Shallabere telah dilahirkan pada tanggal 27 Ogos 1862 di England. Sedikit fakta menarik tentang W.G. Shallabere. Beliau pada awalnya merupakan seorang askar sehingga tahun 1887 apabila beliau datang ke Singapura dan telah menjadi seorang penulis ketika beliau baru sahaja beranjak usia 25 tahun. Seterusnya, mari kita lihat perwatakan beliau. W.G. Shallabere merupakan tokoh yang banyak membuat kajian khas berkaitan tentang bahasa. Beliau juga dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik dan mampu membaca serta menulis dalam tulisan Jawi dan Rumi. Hebat bukan? Baiklah, mari kita lihat latar belakang W.G. Shallabere. Seperti yang saya kongsikan tadi, pada awalnya beliau merupakan seorang askar dan telah berangkat ke Malaya sebagai insinyur iaitu jurutera. Kemudian pada tahun 1885, beliau tiba di Singapura dan menjadi sebagai pemimpin sebuah resimen tentera Melayu. Seterusnya, pada tahun 1890, W.G. Shallabere telah meletakkan jawatannya dan kembali ke Inggeris dengan tujuan mempelajari keterampilan cetak bagi pencetakan gereja Methodist. Pada tahun 1891 pula, beliau kembali ke Singapura dan kepulangan beliau itu merupakan permulaan penerbitan dan menterjemahkan literatur Kristian ke dalam bahasa Melayu. Akhirnya, W.G. Shallabere berjaya menjadi anggota misionaris yang paling berkuasa pada masa itu. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau memiliki dana dan alat pencetakan yang paling moden. Baiklah para penonton sekalian, kita telah melihat sedikit sebanyak latar belakang W.G. Shallabere. Kini saya akan menceritakan peranan W.G. Shallabere pula. W.G. Shallabere merupakan seorang penterjemah Alkitab dalam bahasa Melayu. Beliau telah aktif bekerja sejak tahun 1891 sehingga tahun 1948. W.G. Shallabere telah memperkenalkan perubahan pendekatan terhadap orang Melayu dan orang Muslim. Beliau turut mencetak Injil Matius dalam bahasa Melayu dengan menggunakan aksara Latin. W.G. Shallabere menghasilkan naskah sejarah Melayu. Tambahan pula, W.G. Shallabere mempunyai pemikiran yang boleh dipuji. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau peka terhadap sensitiviti umat Islam. Beliau amat prihatin
dengan menjaga sensitiviti masyarakat Muslim, iaitu dengan memberi fokus kepada penggunaan istilah bahasa Melayu yang lebih sesuai agar masyarakat Muslim tidak tersinggung apabila melakukan pembacaan terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh beliau. Antara perkataan yang telah diubah suai oleh beliau ialah fasik menjadi jahat, Allah menjadi Tuhan, dan Yesus ataupun Jesus menjadi Isa. Para penonton sekalian, marilah kita ke segmen seterusnya, iaitu tokoh pada zaman pasca kemerdekaan yang telah menjadi orang penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Pada video kali ini, saya telah memilih seorang tokoh yang tidak asing bagi orang yang mengkaji dalam pengajian Melayu, iaitu tidak lain dan tidak bukan, iaitu Abdullah Hassan. Beliau telah dilahirkan pada 20 Mac 1942 di Teluk Anson, Intan, Perak. Mari kita lihat latar belakang pendidikan beliau. Abdullah Hassan telah memperoleh ijazah sarjana muda pada tahun 1967 dan ijazah sarjana pada tahun 1969 dalam jurusan Linguistik Bahasa Melayu daripada Universiti Malaya dan PhD pada tahun 1972 dalam bidang linguistik am daripada University of Edinburgh, Scotland. Beliau juga merupakan bekas tenaga pengajar di University Sains Malaysia, USM, pada tahun 1972 di unit pengajian bahasa dan menjadi Profesor Bahasa Melayu pada 1980 dan bersara pada tahun 1997. Abdullah Hassan adalah ahli seumur hidup dalam Persatuan Penterjemahan Malaysia (PPM) dan Persatuan Linguistik Malaysia. Bidang pengajaran dan penyelidikan beliau ialah Bahasa Melayu, Perancangan Bahasa, Perkamusan, Teknik Berfikir, Etik dalam Pengurusan dan Komunikasi Interpersonal. Beliau pernah memegang British Commonwealth Scholarship daripada tahun 1969 hingga 1972, Zamalah Fulbright Hays di University of California, Berkeley pada tahun 1979. Antara jawatan yang pernah beliau sandang ialah Profesor Kunjungan di Jabatan Kajian Asia Timur, Universiti Frankfurt, Jerman, Oktober 2004, pensyarah perunding mengenal terjemahan di RELC, Singapura pada tahun 1980 dan pemegang kerusi Tun Razak keempat di Ohio University, Amerika Syarikat daripada tahun 1987 hingga 1989. Baiklah para penonton sekalian, mari kita saksikan peranan dan pemikiran beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Profesor Abdullah adalah antara sarjana yang kuat memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan demi memandaikan rakyat dan bagi mengekalkan nilai jati diri melalui himpunan memori bangsa yang dipindahkan hanya melalui bahasa pribumi dan demi membina kreativiti peribumi. Beliau bergerak aktif dalam aktiviti persatuan bahasa. Beliau turut meneruskan usaha mengadakan persidangan penterjemahan antarabangsa, iaitu Persidangan Antarabangsa ke-7 pada tahun 1999, ke-8 pada 2001, ke-9 pada 2003, ke-10 pada 2005 dan yang terakhir Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-11 iaitu PPA 11 yang diadakan pada 21 hingga 23 November 2007. Beliau dan isterinya Ainun Muhammad menjalankan kerja-kerja amal membantu masyarakat orang asli untuk menguruskan sebuah pondok tahfiz dan membantu pekerja sosial dalam kalangan remaja.
Beliau turut mengarang banyak buku dalam bidang bahasa Melayu, komunikasi, terjemahan dan perkamusan. Marilah pula kita lihat karya-karya dan hasil penulisan beliau. Pada tahun 1970, beliau telah menghasilkan Pola-Pola Kebudayaan Dewan Bahasa dan Pustaka, terjemahan Ruth Benedict, Pattern of Culture 1934. Pada tahun 1978, Rencana Linguistik Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dikeluarkan. 2 tahun kemudian, pada tahun 1980, beliau mencipta Tata Bahasa Bahasa Melayu, Morfologi dan Sintaksis PTS, Publication and Distributions. Pada tahun 1987, beliau menghasilkan karya 30 tahun perancangan Bahasa Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Sedekat kemudian, beliau menghasilkan karya Bahasa Melayu dan sebagai bahasa ilmu dan esei-esei lain, penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Pada tahun 1999, perancangan bahasa di Asia Tenggara, Dewan Bahasa dan Pustaka, terjemahan oleh Abdullah Hassan, Language Planning in Southeast Asia 1993, Dewan Bahasa dan Pustaka. Para penonton sekalian, dapat saya simpulkan bahawa W.G. Shallber adalah seorang misionaris yang memainkan peranan penting dalam mempromosikan dan menyebarkan bahasa Melayu melalui tulisan dan terjemahan kitab-kitab agama. Beliau menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa bacaan dan penulisan yang utama dalam masyarakat Melayu sebelum kita mengecapi kemerdekaan. Usahanya dalam menterjemahkan Alkitab dan kitab-kitab agama lain membantu untuk memperkukuhkan penggunaan bahasa Melayu dalam konteks keagamaan. Abdullah Hassan di sisi lain adalah seorang ahli linguistik dan pendidik yang memainkan peranan yang amat penting dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan memelihara nilai dan jati diri bangsa. Beliau terlibat dalam aktiviti persatuan bahasa, menganjurkan persidangan penterjemahan antarabangsa dan turut melakukan kerja-kerja amal dalam membantu masyarakat orang asli. Beliau juga menghasilkan banyak buku dalam bidang bahasa Melayu, komunikasi terjemahan dan perkamusan. Kesimpulannya, kedua-dua tokoh ini telah memberikan sumbangan penting dalam perkembangan bahasa Melayu dan memartabatkannya sebagai bahasa yang amat penting dalam pendidikan dan identiti bangsa Melayu. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, terima kasih.